Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan mengutarakan tentang euthanasia, gangsterism dan juga pergaulan bebas. Baiklah, euthanasia. Euthanasia berasal dari perkataan gabungan Yunani iaitu eu yang bermaksud baik dan juga thanatos yang bermaksud maut ataupun kematian. Ini bermaksud kepada kematian yang baik dalam bahasa Yunani. Dan ungkapan ini dipakai dalam buku Euthanasia Medica yang dikayakan oleh Francis Bacon, di mana perbezaan dibuat antara euthanasia interior dan juga euthanasia exterior. Euthanasia interior ini persediaan roh seseorang untuk dicabut pada masanya, dan euthanasia exterior yang difahamkan sebagai memudahkan perjalanan sedemikian tanpa adanya rasa perih ataupun kesakitan berpanjangan dan tempoh lebih pendek daripada yang dijangkakan. Dan menurut Kamus Oxford Fajar, euthanasia merupakan pembunuhan tanpa rasa sakit ke atas pesakit yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau dalam keadaan yang tidak dapat dipulihkan. Manakala menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, euthanasia adalah perbuatan mematikan seseorang yang menanggung kesakitan penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi atas dasar peri kemanusiaan, supaya pesakit tersebut tidak berpanjangan menanggung penderitaan. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa euthanasia ialah kematian secara belas kasihan terhadap orang yang mengidap penyakit yang tidak dapat diubati dan perbuatan mematikan seseorang yang menanggung kesakitan penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi atas dasar peri kemanusiaan. Baiklah, euthanasia juga dibahagikan kepada beberapa kategori. Kategori yang pertama ialah euthanasia agresif, iaitu suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh doktor ataupun tenaga perubatan kesihatan yang lain untuk menyingkatkan ataupun mengakhiri hidup seorang pesakit. Euthanasia agresif ataupun aktif ini dapat dilakukan dengan pemberian suatu bahan kimia yang mematikan yang boleh diambil secara oral seperti tablet ataupun melalui suntikan. Yang kedua ialah euthanasia tidak agresif ataupun euthanasia automatik yang digolongkan sebagai euthanasia negatif, iaitu keadaan di mana seorang pesakit menolak secara tegas dan dengan sedar untuk menerima perawatan perubatan meskipun mengetahui bahawa penolakannya akan membawa kepada pemendekan jangka hayatnya. Euthanasia tidak agresif ini ataupun euthanasia automatik ini merupakan penolakan yang diajukan secara rasmi dengan membuat sebuah kodisil, iaitu sebuah pernyataan tulisan tangan, yang mana euthanasia tidak agresif pada dasarnya adalah suatu amalan euthanasia pasif atas permintaan pesakit yang bersangkutan. Yang terakhir ataupun yang ketiga ialah euthanasia pasif. Euthanasia pasif ini dapat dikategorikan sebagai tindakan euthanasia negatif yang tidak menggunakan alat-alat ataupun langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seseorang pesakit. Euthanasia pasif ini dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan perubatan yang dapat melanjutkan jangka hidup pesakit secara sengaja ataupun menidakkan bantuan ataupun tindakan operasi yang seharusnya dilakukan bagi memanjangkan jangka hayat pesakit ini. Tindakan euthanasia pasif ini seringkali dilakukan secara tersembunyi oleh kebanyakan hospital-hospital. Baiklah, seterusnya ialah gangsterism. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, geng ialah kumpulan kecil ataupun penjenayah dan gangster ialah ahli atau kumpulan penjenayah atau samsing. Manakala gangsterism pula merujuk kepada kegiatan-kegiatan gangster, iaitu masalah-masalah yang dilakukan oleh kumpulan samsing secara berkumpulan. Gangsterism merupakan satu budaya hidup yang keterlaluan dan melanggar norma-norma kehidupan masyarakat. Dan gangsterism ini juga mempunyai pelbagai maksud dan panggilan yang tersendiri, dan ada juga setengah pihak melabelkan sebagai dependent dan delinquent. Gangsterism merupakan kelakuan yang akan memusnahkan dan merosakkan persekitaran yang dilakukan secara berkumpulan. Gangsterism juga mempunyai pelbagai maksud dan panggilan yang tersendiri. Ada sesetengah pihak memanggilnya sebagai samsing, perogol, kaki ponting atau penagih gagah, kaki buli dan sebagainya. Bagi gangster yang melanggar peraturan disebut sebagai deviant, manakala bagi pelajar yang masih bersekolah disebut sebagai delinquent. Namun, golongan ini tetap tergolong dalam kumpulan gangsterism, iaitu kumpulan yang mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Baiklah, yang terakhir ialah pergaulan bebas. Pergaulan dari segi bahasa ialah proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Bebas dari segi bahasa ialah terlepas daripada kewajipan, aturan, tuntutan, norma agama dan juga norma kesusilaan. Pergaulan bebas dari segi agama ialah proses bergaul dengan orang lain yang terlepas daripada ikatan yang mengatur pergaulan itu. Pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melampaui batas dari kewajipan tuntutan, aturan syarat dan keperasaan makhluk. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa pergaulan bebas juga dapat definisikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan juga norma kesusilaan. Assalamualaikum, saya Nur Raja Kristina. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkenaan dengan sedikit isu kes-kes tentang euthanasia dan juga pandangan daripada sudut agama-agama. Pertama di sini, saya akan kongsikan beberapa kereta akhbar yang berkait dengan isu ataupun kes-kes euthanasia. Jadi, di Brussels, Mahkamah Belgium sebelum ini telah membebaskan 3 orang doktor yang mana didakwa melakukan euthanasia ke atas seorang pesakit dan membantu pesakit ini membunuh dirilah.
Dan berdasarkan fakta, kes jenayah ini merupakan kes jenayah yang pertama membabitkan eutanasia dekat negara Belgium. Dan doktor-doktor ni dituduh secara tak sah meracun seorang pesakit, dan diracun pesakit tersebut untuk eutanasia secara tidak sah. Dan mereka ni adalah kumpulan doktor pertama yang dihadapkan ke mahkamah sejak Belgium membenarkan amalan itu pada 2002. Jadi keluarga pesakit yang mati ini tadi mendakwa prosedur ini dilakukan secara amatur dan tak menghadapi, yang mana pesakit ni sebenarnya tak menghadapi kesihatan yang berat ataupun kronik yang boleh menyebabkan dia perlu mendapatkan eutanasia ni tadi. Syarat dia sangat-sangat tidak kena. Jadi dekat sini nak dikatakan bahawa eutanasia ni dilaksanakan dengan secara tidak sah sebab pesakit tersebut tidaklah ada sebarang penyakit yang kronik dan berat. Okey, pada petikan khabar yang seterusnya, jika dilihat Mahkamah Belanda putuskan supaya undang-undang eutanasia ni atau mematikan atas dasar belas kasihan tak diperluaskan dan hanya terhad kepada doktor saja. Jadi doktor saja yang boleh buat keputusan untuk menjalankan eutanasia, bukannya individu. Dan dalam penghakiman bertulis, hakim putuskan undang-undang Belanda bagi keseimbangan yang adil antara kepentingan masyarakat berkenaan dengan larangan bantu bunuh diri dan perlindungan nyawa bagi cegah penderaan ke atas individu tersebut. Jadi boleh mengamalkan eutanasia tapi hanya melibatkan doktor sahaja, tak boleh individu. Dan keputusan ini dibuat susulan ada sebuah pertubuhan berkaitan hak untuk mati iaitu Cooperative Last Will. Dia orang filekan kes sebagai usaha strategik perundangan supaya Belanda luaskan lagi undang-undang berkenaan dengan eutanasia ni dan bagi ruanglah kepada mereka-mereka individu-individu ini mendapatkan bantuan daripada doktor-doktor untuk menamatkan riwayat mereka kerana mungkin disebabkan penyakit yang sangat kronik yang tak dapat lagi mereka tanggung. Okay, jadi Belanda membenarkan cumanya dengan adanya autoriti daripada doktor sendiri. Okay, dan di sini ada lagi beberapa isu-isu kes-kes yang berkenaan dengan eutanasia yang boleh anda lihat dan kebanyakannya berada daripada luar negara kerana dalam Malaysia sendiri kita tidak mengamalkan eutanasia. Baik, seterusnya kita masuk kepada topik pandangan eutanasia daripada beberapa agama. Jadi dalam pandangan Islam, dalam keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam kali ke-97 berkenaan hukum eutanasia ataupun bersekiling ini, daripada pandangan Islam berpandangan bahawa menghentikan hayat hidup seseorang sebelum dia disahkan mati dengan gunakan apa cara sekalipun dan bersandarkan kepada apa-apa alasan sekalipun adalah haram dan dilarang oleh Islam. Jadi sehubungan dengan itu, Muzakarah memutuskan bahawa perbuatan mempercepatkan kematian melalui amalan eutanasia ni sendiri atau mercy killing ni adalah haram menurut Islam sebab dia sama dengan perbuatan membunuh dan ianya juga bertentangan dengan etika perubatan di Malaysia sendiri. Jadi kita tak akan pernah dengarlah setakat ini ada isu-isu eutanasia di Malaysia. Dan selaras yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 92 di mana Allah berfirman, dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja. Dan daripada hadis Rasulullah SAW sendiri ada diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mengharapkan kematian jika seseorang itu baik, boleh jadi ia menambahkan kebaikan, dan jika seseorang itu berbuat dosa, boleh jadi dia bertaubat dan mengharapkan redha daripada Allah. Okay, jadi jelas dekat sini kita lihat daripada ajaran agama Islam kita sangat-sangat menolak eutanasia. Walau bagaimanapun, dalam keadaan di mana sekiranya jantung ataupun otak pesakit ini telah berhenti berfungsi secara hakiki dan pesakit ini pun disahkan tak ada harapan lagi untuk hidup dan hanya bergantung kepada bantuan sokongan pernafasan. Jadi Muzakarah berpendapat bahawa tindakan memberhentikan alat bantuan sokongan pernafasan dibenarkan oleh Islam kerana pesakit telah disahkan mati oleh pakar perubatan dan sebarang rawatan tidak lagi diperlukan. Jadi dalam kes sebegini adalah dibenarkan. Sama juga dalam kes di mana pakar perubatan disahkan bahawa pesakit tak ada harapan untuk sembuh dan pesakit pun dibenarkan untuk pulang. Jadi tindakan memberhentikan rawatan utama dan rawatan sokongan dan hanya tinggal rawatan sokongan sahaja untuk diteruskan adalah dibenarkan oleh Islam. Sebab apa? Dalam keadaan seumpama ini tak termasuk dalam amalan eutanasia ataupun mercy killing yang diharamkan. Dia tak sama. Jadi amalan seperti itu dibenarkan. Seterusnya ini adalah pandangan menurut agama Katolik. Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi kehidupan sebab kehidupan ni bagi mereka, bagi manusia sangat berharga sebab ianya diberikan oleh Tuhan. Jadi
Jadi daripada Paus Yohanes Paulus kedua dalam Evangelium Vitae ada menyatakan bahawa membunuh seorang manusia yang tak bersalah adalah perbuatan yang sangat tak bermoral. Jadi bagi kita sendiri, kita pun bersetujulah kan dengan pernyataan tersebut. Dan selain itu, kalaupun ada orang tu sakit teruk dan minta untuk ditamatkan nyawanya, atau kalau dia sendiri buat keputusan untuk menamatkan nyawa orang lain ataupun dalam keadaan lain, kita sendiri yang rekomen kepada seseorang itu untuk mengambil pendekatan eutanasia ni. Apa sahaja tindakan yang mendekatkan kepada eutanasia ni jelas sekali sangat-sangatlah tak bermoral. Jadi sesuai dengan ajaran magisterium, ia juga menegaskan bahawa eutanasia adalah pelanggaran yang berat terhadap hukum Tuhan. Sebab hal tersebut merupakan pembunuhan ke atas seorang manusia secara disengaja dan secara moral tak dapat dibenarkan. Jadi ajaran ni berdasarkan hukum dan kata-kata daripada Tuhan mereka bagi orang Katolik ni, yang tertulis dan diteruskan oleh tradisi suci gereja dan diajarkan oleh magisterium gereja. Ini dalam buku Evangelium Vitae yang kita boleh dapatkan atau bacalah sebagai panduan. Dan walau bagaimanapun, dalam ensiklopedia Evangelium Vitae ni juga ada jelaskan bahawa eutanasia ni berbeza maksud dia dengan tindakan seseorang yang menolak untuk tak menerima perubatan. Okay, dia tak sama dengan eutanasia. Okay? Ataupun dia disebut sebagai aggressive medical treatment. Dan daripada pandangan agama Katolik ni, bila mana ada situasi keadaan pesakit tu dah tak boleh terima dah lagi apa perawatan ataupun gunalah rawatan apa sekalipun, dia akan membebankan juga bagi si pesakit. Kalau jadi situasi macam ni, jalan paling mudah ialah pesakit boleh menolak untuk terima apa-apa rawatan lagi tanpa perlu gunakan jalan eutanasia ni. Jadi perbuatan macam ni lebih bermoral daripada amalkan eutanasia yang lebih kepada mendekatkan membunuh dirilah. Jadi itu adalah pandangan daripada segi agama Katolik. Eutanasia menurut pandangan agama Buddha. Jadi dalam ajaran agama Buddha, mereka sangat menekankan makna kehidupan ni adalah untuk elak daripada membunuh makhluk yang hidup, dan dianggap membunuh ni sangatlah tak bermoral dalam ajaran Buddha. Dan berdasarkan itu, jelas sekali bahawa eutanasia ni adalah satu tindakan yang tak dibenarkan dalam ajaran agama Buddha. Selain daripada tu, ajaran Buddha ni sangat tekankan pada istilah welas asih, yang mana difahami bahawa mempercepatkan kematian seseorang secara tak sah merupakan pelanggaran terhadap perintah utama ajaran Buddha, yang demikian menjadi karma negatif pada orang yang terlibat dalam pengambilan ataupun pengamalan eutanasia ni, yang mana untuk menghentikan nyawa orang lain. Eutanasia menurut pandangan agama Hindu. Dari pandangan agama Hindu, mereka melihat eutanasia ni bersandarkan kepada ajaran tentang karma, moksa dan ahimsa. Jadi karma ni seperti yang kita tahulah akibat daripada perbuatan kita yang kurang baik. Seterusnya moksa ni bermaksud kebebasan dan kemerdekaan ataupun bebas daripada hal yang terikat dengan dunia. Dan juga terakhir, ahimsa pula bermaksud anti kekerasan ataupun pantang menyakiti orang lain. Jadi dalam agama Hindu ataupun agama lain pun kita setuju kalau bunuh diri ni satu perbuatan yang sangat dilarang. Dan bagi mereka, kalau membunuh ni, bila nanti rohnya tak akan masuk ke neraka ataupun syurga. Jadi apa yang jadi? Roh mereka akan tetap berada di dunia fana sebagai roh jahat, dan rohnya akan berkeliaran tanpa tujuan sampailah tiba masa bila dia kena jalani kehidupan. Contoh dia bunuh diri pada umur 17 tahun, tapi takdir hidupnya ditentukan hidup 60 tahun. Jadi ada baki 43 tahun ni, dia akan menjadi roh yang berkeliaran tanpa arah tujuan. Jadi lepas itu rohnya akan masuk ke neraka pula dan terima hukuman yang lagi berat, bertimpa-timpa. Dan akhirnya mereka akan kembali semula hidup di dunia untuk selesaikan karma yang dulu belum dijalaninya dari awal sampai akhir hayat mereka. Macam itulah fahaman dan pandangan daripada ajaran agama Hindu. Selama sejahtera, nama saya Chang Mei Wen akan membentangkan pandangan agama terhadap isu gangsterisme. Masyarakat kita menghadapi satu masalah yang sering kali berlaku dalam kalangan remaja, ialah gangsterisme. Aktiviti termaksud beras ukut, buli, bonding sekolah, melepak, merokok dan lain-lain lagi. Kebanyakan remaja yang terbabit adalah pelajar sekolah. Kebiasaannya, mereka melakukan kesalahan disiplin dan melanggar peraturan sekolah. Dari sudut agama-agama yang berlainan terdapat di negara kita seperti agama Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya bersama-sama mempunyai dua dimensi utama. Dimensi pertama ialah keimanan, aspek yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Dan dimensi kedua ialah dimensi sosial yang mengkehendakkan kita mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan kita agar hidup harmoni bermasyarakat didirikan.
Oleh itu, agama memainkan peranan yang amat penting dalam sebuah masyarakat dan membantu mengurangkan etika gangsterisme di masyarakat kita. Agama adalah jalan penyelesaian kepada semua permasalahan. Umat Islam dituntut bekerja sama menangani gejala sosial. Dari sudut agama Islam, mereka mempercayai Allah dalam menyeru umatnya bekerja sama dalam melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, kebajikan dan ketakwaan. Pada masa yang sama melarang umatnya bekerja sama ke arah melakukan perkara-perkara yang berkaitan dosa, kerosakan dan pergaduhan. Agama Islam mempercayai tentang hanya Allah sahaja yang maha mengetahui baik buruk untuk kita. Oleh itu, hanya berpegang kepada ajaran agama sahaja jalan terbaik dicapai untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Agama Islam melarang umatnya melakukan kerosakan dan kejahatan. Dalam Al-Quran diperjelaskan larangan-larangan yang dikekal sekeras-kerasnya dan apabila dilakukan membawa kepada hukuman had dan kisas. Contohnya, umat Islam dilarang mencuri, merompak, berzina, menfitnah, meminum arak, murtad dan membunuh. Turut pengajaran agama Islam, remaja lebih senang membezakan perkara yang betul dan salah, turut menjauhi etika gangsterisme. Dari konsep etika dan moral menurut agama Buddha, mereka mempercayai dan publisiti jalan-jalan Buddha. Salah satu adalah jalan yang perlu Buddhism dijauhi, menegaskan menjauhi segala perbuatan yang meningkat seseorang dengan kehidupan dunia. 5 rukun itu adalah larangan dari pembinasaan hidup, larangan dari mencuri, larangan dari berzina, larangan dari berbohong, larangan dari meminum arak. Dengan menyampaikan kepercayaan ini kepada remaja atau gangster sendiri, kami dapat mengurangkan etika gangsterisme di masyarakat. Dalam agama Hindu dan falsafah India, moksha juga dikenali sebagai wismosha, vimukti, iaitu bermaksud pembebasan atau pelepasan. Ia memberi maksud kebebasan daripada samsara, iaitu kitaran kematian dan kelahiran semula. Dalam epistemologi dan psikologi, moksha memberi maksud kebebasan, kesedaran diri dan pengetahuan diri. Untuk mencapai moksha, agama Hindu menegaskan menghapuskan nafsu dan segala anggan-anggan jahat kepada penganutnya. Sebagai penganut Hindu ataupun dikala untuk mempercayai agama Hindu, etika gangsterisme adalah etika yang menentang konsep dan peraturan agama Hindu. Agama adalah peranan yang penting bagi membetulkan ataupun mengelakkan kesalahan. Sebagai contoh, seorang bekas ahli kumpulan kongsi gelap tidak menyangka pertemuannya dengan seorang individu bernama Adam di sebuah masjid di sini membuka jalan untuknya memeluk Islam. Biarpun sebelum ini tidak pernah terlintas untuk berbuat demikian. Abdul Rahman Abdullah, 38 tahun ataupun nama asalnya Chi Yin Wei, berkata pertemuan singkat yang tidak dijangka itu berlaku sekitar tahun 2018 di mana ketika itu dia berada dalam keadaan tidak tentu arah disebabkan berbagai masalah. Dia berasa sangat tertekan disebabkan masalah rumah tangga, masalah hutang dan masalah gangsterisme, sehingga kan dia telah masuk ke pekarangan masjid itu sebelum tanpa dijangka bertemu dengan Adam. Katanya, sepanjang melakukan solat itu, hatinya berasa cukup tenang dan berasa sangat sabar, terutama ketika bersujud kerana memikirkan perbuatan dan dosa yang pernah dilakukan sebelum ini sekaligus, membuatkannya memasang niat untuk memeluk agama Islam. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Syahira. Saya akan membentangkan pandangan agama terhadap pergaulan bebas. Okay, yang pertama, menurut agama Islam akan mencetuskannya perbuatan zina, kemudian akan merosakkan akhlak dan moral setiap seseorang itu, dan kemudian akan ada potensinya kehilangan fitrah manusia. Lagi-lagi isu sekarang yang tentang LGBT. Kemudian ia juga akan merosakkan sistem masyarakat komuniti. Kerana jika macam komuniti setengah komuniti tidak mengambil tahu dan mengendahkannya, dia akan tiada kesedaran untuk setiap seorang untuk mengambil tahu tentang pentingnya pergaulan bebas ini adalah tidak baik. Kemudian untuk agama Hindu juga untuk hubungan seks atau hubungan pergaulan bebas di luar nikah juga tidak sah, dianggap zina. Dalam agama Hindu disebut paradara, iaitu adultery. Kemudian perbuatan homoseksual, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin juga dilarang. Dalam kitab Kama Sutra juga menyatakan bahawa bahagian sensitif badan tidak boleh ditunjukkan kerana ia akan merosakkan mentaliti orang yang melihatnya. Kemudian agama Buddha juga tidak boleh mengeksploitasi seksual orang lain. Ini termasuk rogol, penzinaan, dan lagi orang yang mengambil kesempatan dalam
daripada kepercayaan pasangan mereka. Kerana benda ni dianggap benda yang tidak baik kerana lagi membuatkan pergaulan bebas, melakukan pergaulan bebas yang terlarang kepada golongan yang kurang bernasib baik dari segi intelek, ekonomi ataupun psikologi. Ini ia dianggap salah. Buddha juga mengajar untuk berhubung dengan orang yang tidak membahayakan kasih sayang ataupun belas kasihan. Oleh itu, sama sekali tidak ada tempat ataupun cadangan ataupun pengasahan tentang pergaulan seksual ataupun pergaulan bebas adalah tingkah laku yang berakar pada benda yang tidak baik. Kemudian, untuk agama Kristian pula, pergaulan bebas adalah dosa. Tuhan akan menghakimi orang yang berzina dan orang yang tidak bermoral. Orang Kristian juga tidak menggalakkan dan tidak boleh tinggal bersama dengan tanpa berkahwin dengan yang sah. Mesti berkahwin dengan secara yang sah mengikut peraturan dan mandat kerajaan di bawah kuasa di mana kuasa mereka tinggal. Kemudian pergaulan bebas akan menyebabkan emosi negatif dan juga boleh meruntuhkan perkahwinan. Hidup dan mati adalah urusan Allah, pencipta alam semesta. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahawa Allah memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Kuasa dan mampu melakukan apapun termasuk dalam urusan mati dan hidup manusia. Allah pula yang menentukan hidup seseorang, tidak ada negosiasi mempercepat dan memperlambat proses kematian sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 17 hingga ayat 33. Allah mengutuk perilaku manusia, siapapun orangnya yang melampaui kekuasaan Allah dan keputusannya. Sebab akibat dari tindakan euthanasia sama dengan melakukan pembunuhan yang dengan paksa menghilangkan nyawa atau hak hidup orang lain. Sebagai manusia yang memiliki critical thinking, penolakan euthanasia kemampuan akal budi seharusnya dapat dikembangkan dengan maksimal, tidak menyalahgunakan apa yang dikurniakannya dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kudrat, bertentangan dengan moral dan etika dengan cara apapun. Di dalam kesimpulan Cancerism, kekuatan jati diri dan tahan uji di kalangan umat masih berada di tahap yang rendah. Hal ini lebih memudahkan kemasukan nilai negatif dan meracuni budaya masyarakat kita. Aspek pendidikan keagamaan, patriotisme dan kenegaraan harus diberikan perhatian mendalam untuk mengembalikan kekuatan jati diri dan tahan uji ini. Sikap peduli terhadap apa yang berlaku di sekeliling dengan bersikap proaktif terhadap gejala Cancerism yang berlaku di kawasan setempat amat dituntut. Dalam konteks amal Islami, apabila sesebuah perjuangan dakwah itu gagal dikemudikan dengan bijak oleh penerajunya mengikut situasi dan kondisi yang berkembang pada zaman ini, maka akan berlaku kejanggalan dalam mengharungi gelombang yang beralun. Ini bukan bermakna perjuangan dakwah lapangan itu harus mengubah suai mengikut kehendak arus, tetapi dari segi taktik dan strategi, ia perlu bersilat dengan gerak langkah yang mengena dan perancangan yang menepati sasaran dan kemudiannya berakhir dengan penyudah yang dihajati. Sebagai contoh, salah seorang daripada bekas gangster dari Amerika Syarikat yang juga seorang mu'alaf memberi pesan setiap manusia perlu kembali pada Al-Quran sekiranya ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik. Syekh Uthman Farooq berkata, Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang benar selain dapat memberi satu peringatan kepada umat Islam. Jika kita mahu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu lakukan inisiatif dan mengambil langkah dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bagi kesimpulan pergaulan bebas. Seperti yang kita sedia maklum, pergaulan bebas ini memberi impak negatif daripada positif. Melalui pergaulan bebas ini akan menyebabkan individu terjerumus kepada penzinaan. Didikan agama adalah penting kerana agama dari segi istilah bahasa Arab adalah ad-din yang bermaksud cara hidup, cara berfikir, berideologi dan bertindak. Sebagai manusia yang lemah dan sering melakukan kesilapan, kita memerlukan bimbingan dan panduan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Bagi yang beragama Islam, kita telah diturunkan Al-Quran dan Sunnah daripada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan untuk menjalani kehidupan seharian. Begitu juga agama lain yang mempunyai kepercayaan dan kitab sebagai garis panduan kepada penganutnya untuk menghadapi liku-liku kehidupan. Didikan agama adalah mustahak dalam membina asas kepada kepribadian mulia seseorang individu. Di antara kebaikan didikan agama adalah memberi panduan dan bimbingan kehidupan, membentuk akhlak mulia, tidak melakukan perkara yang sia-sia, melahirkan masyarakat yang harmoni, mengisi masa dengan beribadah dan mencari ilmu, serta takut kepada dosa dan maksiat. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan beriltizam untuk melahirkan masyarakat berminda kelas pertama, kita hendaklah memastikan mekanisme terbaik dididik kepada golongan remaja dan kanak-kanak.
Sesungguhnya dengan pendidikan yang efektif dan menyeluruh dapat melahirkan masyarakat yang intelijen yang seterusnya menjauhi penglibatan dalam gejala-gejala sosial yang tidak mendatangkan sebarang manfaat.